Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Rosam Falki Zulti binti Samiran atau panggil saja saya Cikgu Rosam selaku moderator kita pada malam ini. Okay, terima kasih kepada semua kerana sudi menonton siaran Borak Bayo. Ada apa dengan vaksin di saluran YouTube PSS 111. Okay, kita bersiaran secara siaran langsung dari rumah masing-masing dan diharapkan semua penonton dapat kekal setia mendengar slot kita malam ini hingga ke hujung siaran. Alhamdulillah dengan izin kurnianya dapat kita bersama-sama dalam Borak Bayo ada apa dengan vaksin sempena bulan STEM yang bertemakan keajaiban sains dan teknologi melestarikan STEM. Okey, Panitia Biologi ini berkolaborasi dengan PSS SMK Putrajaya Presin 11-1 dibantu dengan Panitia ASK dalam menyediakan e-sijil untuk semua yang menyertai Borak Bayo malam ini. Okay, jangan lupa untuk menyaksikan Borak Bayo ada apa dengan vaksin ini ke hujung slot kita kerana di akhir nanti akan dikongsikan link untuk mendapatkan e-sijil. Okay, pada malam yang berbahagia ini saya tidak keseorangan. Bersama-sama saya dengan 3 panel insya-Allah yang dapat memberikan input info berkenaan dengan vaksin. Sesuai dengan tajuk ada apa dengan vaksin bersesuaian dengan keadaan pandemik kita sekarang. Jadi persilakan panel kita yang pertama iaitu Saudari Batrisha Balkis binti Rozi. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, semua okey Balkis? Okey. Okay, insyaAllah sebelum kita mula untuk slot yang pertama, saya mohonlah Saudari Balkis untuk perkenalkan diri dahulu dengan serba ringkas. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cikgu Rosam. Saya memperkenalkan diri saya secara ringkaslah. Nama saya Batrisha Balkis binti Rozi daripada kelas 5 Albiruni. Saya adalah anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya cita-cita saya ingin menjadi, insya-Allah pada satu hari nanti ingin menjadi seorang doktor pada masa akan datang. InsyaAllah akan terlaksana, insyaAllah. Okey, jadi malam ini Saudari Balkis akan memberitahu kepada semua penonton berkenaan dengan apa itu pengimunan, apa itu jenis keimunan dan apa itu vaksin. Betul Saudari Balkis? Betul. Yeah, okey, kita persilakan. Okey, saya persilakan Balkis. Okey. Okey. Saya akan mulakan. Okey, kita akan mula dengan keimunan ataupun immunity. Okey. Maksud keimunan adalah keupayaan badan untuk menentang jangkitan patogen dengan menghasilkan antibodi tertentu. Okey, seseorang yang mempunyai keimunan terhadap sejenis penyakit tidak akan menghidapi penyakit itu. So sebagai contoh saya ambil jika seseorang individu tu sudah mengalami demam campak, berkemungkinan besar individu tersebut tidak akan menerima lagi jangkitan tersebut. Okey. Seterusnya adalah pengimunan, immunization. Pengimunan ini adalah proses yang penting untuk mencegah penyakit. Pengimunan ini juga dijalankan melalui suntikan, iaitu suntikan vaksin, injection of vaksin ataupun suntikan serum, injection of serum yang mengandungi antibodi bagi memperolehi keimunan tersebut. Kita ni pengimunan ni dia akan memperoleh keimunan kita secara buatan, maksudnya daripada suntikan vaksin ataupun suntikan serum. Jadi pengimunan ni membantu kita membantu seseorang itu untuk menentang penyakit itu. Okey, seterusnya
kita akan tengok jenis-jenis keimunan. Terdapat 2 jenis keimunan. Okey, keimunan yang pertama adalah keimunan aktif ataupun active immunity. Okey. Keimunan aktif ni, antibody kita akan terhasil dengan sendirinya di dalam badan kita apabila badan kita melawan patogen ataupun antigen. Okay. Keimunan yang kedua adalah keimunan pasif ataupun passive immunity. Okay. Kita akan mendapat antibody daripada sumber lain yang tersedia ada dan bukan dihasilkan oleh badan kita sendiri. Okay. Macam yang saya dah cakap tadi, suntikan vaksin ataupun suntikan serum. Okay, seterusnya kita akan tengok keimunan kita akan tengok keimunan aktif dan keimunan pasif ni dia diperoleh secara semula jadi ataupun buatan. Okay. Keimunan aktif semula jadi ni dia ada kita akan mendapat antibody kita selepas sembuhnya daripada penyakit. Macam yang saya cakap tadi, apabila bila kita dah terkena demam campak tu, badan kita akan menghasilkan antibody selepasnya kita dah sembuh daripada penyakit tersebut. Sembuh. Okey. Untuk keimunan aktif buatan pula, kita akan mendapat antibody melalui suntikan vaksin. Okey, seterusnya kita akan tengok keimunan pasif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi ni kita akan menerima antibody daripada ibu kita sendiri melalui plasenta dan susu ibu. Macam tu. Keimunan pasif buatan pula, kita akan menerima antibody melalui suntikan serum yang mengandungi antibody. Okey, mesti ramai nak tahu kan suntikan serum ni apa? Okey, suntikan serum ni dia dah mengandungi antibody yang secara langsung ke dalam badan kita dan membolehkan badan kita, antibody kita ni memusnahkan patogen ataupun antigen dengan serta-merta. Okey. Maknanya keimunan tadi ada 2 jenis lah kan Balkis? Keimunan aktif dan keimunan pasif. Dan seterusnya kita nak tengok apa itu vaksin. Okey, kita akan beralih pula kepada vaksin. Okey, apa tu vaksin? Vaksin ni adalah persediaan biologi yang mengandungi ejen yang menyerupai kuman. Vaksin ni juga boleh dibuat daripada bentuk kuman atau virus yang dilemahkan atau ternyata aktif, ataupun kita boleh panggil dia vaksin inactivated lah. Vaksin ni juga adalah produk yang dimasukkan ke dalam badan kita. Apabila kita dah ambil vaksin, kita dah ambil suntikan vaksin, vaksin tu digunakan untuk merangsang sistem imun seseorang individu terhadap jangkitan penyakit khusus. Vaksin ni dapat melindungi manusia daripada penyakit tertentu, maksud dia sebagai pencegahan ataupun prevention. Macam situasi kita sekarang ni, pandemik kita, vaksin ni sangat diperlukan untuk kita, sebagai langkah-langkah pencegahan kita daripada COVID-19 ni. Macam tu. Okey. Seterusnya, bagaimana proses pembuatan vaksin ni? Vaksin ni dijalankan dalam keadaan yang dikawal selia dengan rapi. Okey, untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan vaksin ni, dia adalah tertakluk kepada peraturan kebangsaan dan antarabangsa serta perlu mematuhi spesifikasi amalan pengilangan baik GMP. Untuk proses pembuatan vaksin ni juga dijalankan dalam persekitaran yang bebas kuman aseptik dan dipantau secara rapi. Kenapa dia dipantau secara rapi? Disebabkan untuk dapat hasilnya untuk dapat produk tu selamat untuk kegunaan masyarakat dan kekalkan kualiti dan keaslian produk supaya sentiasa mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Macam tu. Setiap penghasilan vaksin ni adalah berbeza untuk setiap jenis vaksin. Disebabkan apa? Ada beberapa komponen yang digunakan dalam proses penghasilan
proses penghasilan adalah khusus untuk semua jenis vaksin lah, setiap jenis vaksin. Sama ada dia berunsurkan virus ataupun bakteria macam tu. Okay. Okay, jadi maknanya vaksin yang dihasilkan ni Saudari Balkis, maknanya memang dalam pantauan dan memang tidak boleh didedahkan kepada sebarang pihak secara sesuka hati. Begitu dimaksudkan? Apa yang saya tahu, memang proses penghasilan vaksin ni tidak dibuka ataupun terbuka kepada masyarakat untuk menjaga kualiti dia dan untuk bagi dia adalah posisi yang sangat ketat. Penghasilan nak bagi produk tu kualiti dan juga untuk mengelakkan daripada orang-orang yang mengambil kesempatan atas mungkin dia akan buat vaksin tiruan dan akan membahayakan ramai masyarakat. Maknanya bagi kita tak nak supaya ada masyarakat yang mendapat vaksin yang bukan betul-betul yang dilaksanakan, yang dihasilkan berdasarkan spesifikasi yang betul. Okey, faham? Okey. Jadi kita lepas ini adalah video. Okey, seterusnya ini adalah ia ada 4 langkah asas penghasilan vaksin. Okey. Yang pertama sekali pembiakan, langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah pengasingan. Langkah yang ketiga penulisan. Dan langkah yang keempat adalah formulasi. Selepas langkah keempat-empat langkah ni dijalankan, vaksin tersebut akan dibungkus di dalam botol dan dihantar kepada fasiliti kesihatan. Okey. Okey. Okey, di sini kita tengok ada video yang ditunjukkan oleh Saudari Balkis. Saya tak dapat dengar lah, Balkis. Okey, video ni menunjukkan macam mana vaksin tu disuntik ke dalam badan manusia. Ini animasi yang menunjukkan macam mana vaksin setelah disuntik ke dalam badan dan berinteraksi. Okey. Ya, menunjukkan sistem imunisasi. Di situ ada sel imunisasi, antigen. Saya rasa Balkis, minta maaf, saya rasa tertutup, off mic tu. Immunization is the process of becoming immune to or protected against a disease, usually by receiving a... Okey, maaf kita ada masalah teknikal sebentar tadi. Immunization is the process of becoming immune to or protected against a disease, usually by receiving a vaccine. Vaccines stimulate your immune system to protect you from certain diseases so you won't get sick or get an infection. Normally, the organs and cells of your immune system defend your body from harmful germs, such as bacteria and viruses. Immune cells are constantly circulating through your body. They monitor certain substances on the surfaces of cells called antigens. Healthy cells have different antigens than diseased body cells or foreign invaders in the body. Immune cells usually ignore the antigens on healthy cells. But when immune cells come across antigens on germs, they destroy the germ. Afterward, the immune cell displays the germ's antigen on its surface. This activates other types of immune cells to help get rid of the infection. For
example, some activated immune cells recognize the antigen on infected body cells and then destroy them. Other activated immune cells, called plasma cells, make molecules called antibodies. These antibodies travel through your body and lock on only to germs that have its specific antigen. This marks the germ for destruction. Then, other immune cells attack the germs that have these antibodies. Once the infection is gone, some of the immune cells that were exposed to the antigen become memory immune cells. In the future, if the same type of germ infects your body again, the memory immune cells will be ready to destroy it so you don't get sick. This is called natural immunity. In many cases, it will last your whole lifetime. The problem with getting natural immunity from having the disease itself is that some naturally acquired infections can cause serious complications, or may even be deadly. For example, polio can result in permanent paralysis or death. Measles can cause swelling of the brain, resulting in permanent brain damage or death, especially in children under age 5. And whooping cough, also known as pertussis, can cause complications such as pneumonia, slowed or stopped breathing, and death, especially in babies under 1 year of age. While symptoms may not be severe in all people, it's not possible to know who will be affected enough to become very ill or even die. Vaccines can protect you from getting these diseases and their harmful symptoms. Vaccines often contain a small amount of weakened or killed germs, but some contain genetic material, such as RNA or DNA, that provide instructions for your body's own cells to make the germ's antigen. Usually, you receive a vaccine as a shot. Inside your body, the germ particles in the vaccine teach your immune cells to attack these germs. This process doesn't make you sick, but it does cause your body to make memory cells and antibodies for those germs. As a result, if that germ infects your body later in life, your immune system is ready to fight the infection so that you don't get sick. Okay. Jadi sekarang Okey, boleh teruskan Saudari Balkis. okay, saya akan menerangkan dengan lebih detail lagi bagaimana vaksin ini berfungsi. Okay, sebelum tu kita perlu mengetahui lah apa isi kandungan di dalam vaksin. Okay, yang pertama sekali, biasanya vaksin ini mengandungi bahagian tertentu yang dilemahkan ataupun tidak aktif, antigen. Okay, yang kedua, vaksin yang terkini mengandungi bahan untuk menghasilkan antigen berbanding antigen itu sendiri. Yang ketiga, kedua-duanya akan mencetuskan tindak balas imun di dalam badan. Yang keempat, kandungan vaksin tidak mencetuskan penyakit yang akan merangsang sistem imuniti pada tubuh kita. Maksudnya vaksin ni, kandungan yang ada dekat dalam vaksin ni, dia tak akan mengganggu DNA yang ada dekat dalam badan kita ni. Okay. Seterusnya, berapa dos yang kita perlukan? Okay. Ada vaksin yang memerlukan beberapa dos. Okay. Macam dos COVID-19 ni kita memerlukan 2 dos. Okay, seterusnya dos diberi dalam selang beberapa minggu ataupun bulan supaya ia akan membolehkan tubuh kita menghasilkan antibodi jangka panjang dan membangun sel memori. Jadi tubuh badan kita ni akan dilatih melawan patogen tertentu. Patogen ni adalah organisma yang penyebab penyakit. Tubuh kita ni akan juga membina memori patogen dan mampu melawan patogen dengan cepat. Okay, ini adalah bagaimana fungsi imuniti kelompok. Okay. Sekarang ni Malaysia, kerajaan ingin mencapai 80% kesemua rakyatnya mengambil vaksin ni sebelum Februari 2022.
Sebab apa? InsyaAllah. Apabila ramai-ramai ni ambil vaksin, dia bukan sahaja dapat melindungi kita ni, tapi dia akan juga melindungi individu yang tidak boleh divaksin. Sebab setengah individu tidak boleh menerima vaksin disebabkan mungkin individu tersebut mengalami penyakit kanser, HIV ataupun alahan yang teruk. Maknanya ada beberapa faktor yang menyebabkan individu tidak boleh menerima vaksin. Jadi bertepatanlah dengan hashtag kita kan. Kita Betul. jaga kita tolong semua. Okay. Betul. Okay, seterusnya saya akan menerangkan dengan detailnya kenapa kita kena apa tu vaksin dos yang pertama dan dos yang kedua. Okey. Dos yang pertama ni kita kenal dia sebagai dos yang pengenalan. Sebab apa dos pengenalan? Disebabkan untuk memberitahu kepada badan kita tentang kewujudan virus tersebut. Dos yang kedua adalah kita panggil dia sebagai dos booster. Ia untuk mengukuhkan lagi memori ataupun ingatan tubuh badan kita terhadap virus. Supaya seseorang individu tu akan mendapat paras antibody yang dapat cegah kita daripada jangkitan pada masa yang akan datang. Kalau kita tengok graf yang kat sebelah ni, kalau kita ambil dos pertama je, dia takkan lagi capai aras keimunan kita. Untuk mencapai aras keimunan yang mencukupi dan boleh melawan jangkitan tu, kita kena ambil second dose, dose booster ni, supaya aras keimunan kita akan mencukupi dan dapat melawan sesuatu jangkitan. Okey, itu sahaja. Okey, nampaknya setakat tu daripada panel pertama kita, Saudari Balkis. Daripada slot pertama ni, apa yang kita imbas semula, kita kena tahu keimunan tu terdapat dua jenis keimunan, apa itu pengimunan, dan saya rasa kita boleh dapat sedikit apa itu vaksin. Okey, terima kasih Saudari Balkis. Okay, seterusnya kita beralih ke slot yang kedua dengan panel kita yang kedua, iaitu Saudari Nadia Farhana dari 5 Al-Biruni juga. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum Nadia. Salam. Okay, sebelum kita beralih ke slot yang akan diutarakan oleh awak, okay, saya persilakan kenalkan diri secara ringkas untuk penonton lebih kenal lah sebelum kita berbicara tentang slot Saudari Nadia. Dipersilakan. Terima kasih, Cikgu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nadia Farhana binti Muhammad Nazri. Saya daripada kelas 5 Al-Biruni. Saya merupakan anak ketiga daripada 3 adik-beradik. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah. Itu pilihan pertama saya lah. Yang kedua, saya ingin menjadi seorang doktor. Okey, insyaAllah mana-mana satu dipermudahkan. Okey, so malam ni Saudari Nadia akan bercerita tentang vaksin kepada bayi, vaksin kepada kanak-kanak, vaksin kepada dewasa dan juga vaksin kepada warga emas. Okey, dipersilakan Saudari Nadia. Okey, yang pertama kita akan tengok, dia ada 3. Vaksin kepada 3 golongan, iaitu vaksin kepada bayi atau kanak-kanak, vaksin kepada orang dewasa dan juga vaksin kepada warga emas. Jadi yang pertama sekali kita tengok kepada vaksin kepada bayi dan kanak-kanak. Okey, kalau nak tahu kanak-kanak ni dia mudah dijangkiti penyakit lah, disebabkan oleh mereka ni mempunyai sistem daya lawan jangkitan yang lemah. Maksudnya bila golongan kanak-kanak ataupun bayi dia mengambil vaksin, dia akan menguatkan sistem imun mereka melalui rangsangan terhadap sel pertahanan lah. Jadi bila kanak-kanak dengan bayi ni ambil vaksin, dia akan melindungi daripada berlaku komplikasi yang boleh mengancam nyawa. Komplikasi ni maksud dia macam kesan sampingan lah. Kalau paling teruk sekali dia boleh sampai mengancam nyawa. Jadi kanak-kanak ni disyorkan untuk mengambil vaksin seawal mungkin. Seperti yang dah ditetapkan, dia mengikut jadual imunisasi. Okey, kalau kita tengok dekat slide ni, ini merupakan jadual imunisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kawan-kawan ingat dulu, waktu kita dari 1, kita dah ambil 2 dos, iaitu MR dos dengan DT dos. MR dos ni dia dos untuk melindungi, dos booster untuk melindungi daripada demam campak dan juga rubella. Kalau DT dos ni pula dia beri perlindungan pada kita
terhadap penyakit difteria dengan tetanus. Okey. Okey, ada orang tanya macam daya lawan semula jadi ni atau imunisasi lagi baik. Okey, untuk menghasilkan daya lawan semula jadi ni, dia perlu dia perlu menyebabkan kanak-kanak tu kena jangkit dulu oleh bakteria atau virus tersebut. Lepas tu dia perlu sembuh untuk dapatkan immunity tu. Jadi kalau kononnya vaksin ni sama ada berunsurkan bakteria ataupun virus yang telah dimatikan atau dilemahkan, dia akan bagi perlindungan yang setaraf lah, yang sama dengan immunity semula jadi. Jadi kalau kononnya daripada sini kita boleh tengok lah yang risiko untuk budak-budak tu dapat komplikasi dia kurang lah sikit daripada kalau kononnya ambil daripada immunity semula jadi. Okay, adakah vaksin selamat walaupun mengandungi kuman? Okey, apa tu? Vaksin ni kan dihasilkan daripada keseluruhan atau sebahagian virus atau bakteria yang mati atau lemah kan. Jadi virus atau bakteria ni dia tak berupaya pun nak menyebabkan penyakit dekat kanak-kanak yang sihat. Jadi kesimpulan daripada situ, kita tak perlu nak takut lah nak bagi anak-anak ataupun kanak-kanak ni ambil vaksin sebab benda tu lagi selamat untuk diorang. Okay, yang kedua vaksin untuk orang dewasa, dia ada 3 tau. Wanita mengandung, perjalanan orang dewasa yang perjalanan ke luar negara dan juga penyakit bermusim. Yang pertama wanita mengandung ni, dia wanita mengandung ni dia mudah berisiko dijangkiti banyak penyakit. Lepas tu dia membahayakan wanita mengandung tu dengan kandungan dia. Dia ada beberapa contoh penyakit. Beberapa contoh penyakit. Contohnya macam hepatitis B, rubella dan juga tetanus ataupun kancing gigi ni. So jadi kalau kononnya wanita mengandung ni dia ambil vaksin, dia akan melindungi wanita ni dengan kandungan dia. Contoh vaksin dia boleh ambil sebelum mengandung ataupun semasa mengandung. Vaksin yang sebelum mengandung ni kita boleh tengok contoh vaksin dia hepatitis B dengan vaksin rubella. Kalau vaksin semasa mengandung ni pula vaksin tetanus. Yang kedua pula perjalanan ke luar negara. Okey, sesetengah penyakit ni dia dah biasa tau berlaku dekat berapa buah negara kat dunia ni. Jadi ada beberapa vaksin yang khusus yang disyorkan kita ambil sebelum kita nak pergi melawat ke luar negara tu. Contohnya macam jemaah haji ni dia perlu mengambil vaksin meningococcal ACW135Y kerana diwajibkan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi kalau kononnya kita ambil vaksin sebelum kita pergi ke luar negara ni, dia dapat mencegah daripada mendapat jangkitan semasa berada di luar negara. Jadi kalau kita ambil vaksin ni, kita dapat menghalang untuk sebarkan penyakit tersebut pada orang lain apabila kita pulang ke tanah air. Macam tu. Okay, yang ketiga ni penyakit bermusim. Vaksin ni kan diberi perlindungan terhadap penyakit bermusim. Contohnya macam influenza. Vaksin ni dia akan mencegah daripada kita tidak hadir ke sekolah ke tempat kerja. Lepas tu dia tak dapat daripada kemasukan ke hospital ataupun lagi teruk kematian. Okay, contohnya macam influenza ni, lagi-lagi kalau untuk warga emas atau individu yang mempunyai keimunan yang lemah atau menghidap penyakit kronik ni, dia lagi berisiko untuk dapat komplikasi kalau sekiranya dijangkiti penyakit bermusim. Contohnya macam sekarang kita boleh kaitkan dengan musim wabak menjadi musim kita, contohnya macam COVID-19. Jadi kalau kononnya warga emas atau individu yang mempunyai keimunan yang lemah ni, lagi senang nak kena. Jadi ambillah vaksin. Okey, maknanya vaksin ni penting lah, tak kira golongan yang macam mana, terutamanya untuk warga emas. Okey, so seterusnya? Yang ketiga, vaksin untuk warga emas. Okey, warga emas ni dia berumur lebih daripada 65 tahun lah. Dan warga emas ni mempunyai sistem imuniti yang lemah. Maksudnya dia mudah terdedah pada jangkitan penyakit. Contoh vaksin yang biasa warga emas ambil ni, vaksin pneumococcal. Okey, contohnya macam sekarang, kalau kita tengok kan, warga emas kan didahulukan untuk ambil vaksin kan. Sebab macam kita tadi, warga emas ni mempunyai sistem imuniti yang lemah dan jadi dia mudah terdedah dengan jangkitan penyakit. Okey, kalau anda semua ingat tadi, Balkis ada cakap yang kalau kita ambil vaksin,
kita dapat lindungi diri kita dan juga orang yang tak boleh nak ambil vaksin kan. Okay, ada beberapa faktor seseorang yang tidak boleh diberi imunisasi. Contoh dia macam sebelum dia nak ambil vaksin tu dia kena terima nasihat doktor lah, kena berbincang dulu. Contohnya orang yang pernah mengalami tindak balas atau kesan sampingan serius setelah menerima suntikan vaksin. Lepas tu orang yang menghidap penyakit seperti bara, HIV atau AIDS, kencing manis, penyakit jantung atau paru-paru dan penyakit-penyakit lain, ataupun sedang menerima rawatan penyakit bara, rawatan steroid ataupun immunosuppressant, wanita mengandung kerana setengah vaksin ni dia tak disyorkan untuk ambil semasa mengandung. Okey, waktu meminta nasihat doktor, waktu berbincang doktor tu, ada beberapa maklumat yang perlu diberi. Contoh dia macam sejarah perubatan keluarga, sejarah penyakit dengan alahan yang pernah dialami. Contoh macam sekarang ni, kalau kita nak ambil vaksin COVID-19, kita kena, kalau contoh kita pergi ke apps Smart Sejahtera tu, kita kena isi dulu biodata diri kita, macam kan ada soalan macam kita ada alahan ke apa kan. Macam tu, lepas tu kalau kita dah dapat tarikh temu janji untuk ambil vaksin kan, kalau kita pergi sana kita akan dapat lagi satu borang yang kita kena isi. Lepas tu baru kita boleh pergi ambil suntikan. Maknanya bagi untuk mendapatkan vaksin ni, kita perlu tahu sejarah kesihatan diri kita, termasuklah sejarah perubatan keluarga kan, sebab daripada sejarah itulah yang boleh kita tengok balik sama ada kita boleh terima vaksin ataupun kita dalam senarai yang tidak boleh menerima vaksin. Betul kan? Oh ya, okey. Jadi seterusnya, okey, vaksin dapat mencegah penyakit. Contohnya kalau penggunaan vaksin ni kita dah guna lama dah, maksudnya dah banyak penyakit yang kita dah dapat cegah melalui penggunaan vaksin ni. Contoh dia macam smallpox ataupun kita panggil cacar air, penyakit poliomyelitis. Penyakit poliomyelitis ni disebabkan oleh penyakit saraf yang dia boleh menyebabkan kelumpuhan kekal. Okay, yang ketiga, penyakit bara atau kanser. Untuk vaksin ni, keberkesanan vaksin ni dia bukanlah 100% berkesan. Contoh dia macam kalau kita tengok iklan dekat TV kan, yang penggunaan sabun tu dia dapat membunuh ataupun mencegah bakteria sebanyak 90, paling tinggi pun 99.9% kan. Dia tak ada pun buat 100% juga. Okey. Jadi keberkesanan vaksin ni dia ikut tindak balas tubuh seorang tu tahu, sebab setiap orang ni dia berbeza. Jadi kemungkinan orang yang ambil vaksin ni dia tak akan menghasilkan tindak balas imun yang mencukupi terhadap vaksin yang dia ambil tu. Jadi untuk orang yang macam ni, dia takkan dapat dilindungi dengan berkesan. Jadi diperlukan vaksin tambahan lah, maksudnya booster untuk menguatkan imuniti terhadap penyakit tertentu tu. Okey, sebelum saya terangkan tentang vaksin COVID-19 di Malaysia, saya akan terangkan dulu apa itu virus COVID-19. Penyakit COVID-19 ni disebabkan oleh coronavirus atau kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Okay, gejala ni kita akan nampak daripada 2 hingga 14 hari lepas kita dedah dengan virus tu. Okay, contoh gejala yang kita boleh alami, contohnya demam atau menggigil, batuk, so kita akan rasa macam sesak nafas, rasa letih-letih macam tu, lepas tu kita akan rasa sakit otak atau badan, lepas tu sakit kepala, kehilangan deri rasa atau bau, sakit tekak, kesesakan atau hidung berair, loya atau muntah atau ciri-birit. Tapi kita boleh tengok paling nampak lah demam, batuk dengan sesak nafas yang selalu kita dengar lah kan. Okay, golongan yang berisiko ni terkena COVID-19 ialah kanak-kanak, warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, pesakit dengan penyakit kronik, pesakit dengan daya tahan badan yang rendah dan juga wanita hamil. Okay. Sekarang saya akan terangkan vaksin COVID-19 di Malaysia. Dia ada 3 jenis, iaitu vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca dengan vaksin Sinovac. Saya akan terangkan kepada anda semua secara ringkas sahaja.
Maksudnya lepas ni Ipuan akan terangkan kepada anda semua secara detail lagi lah. Jadi korang boleh, anda semua boleh tunggu dulu. Okay, vaksin yang pertama ialah vaksin Pfizer. Vaksin ni daripada US Jerman. Keberkesanan dia sebanyak 95% dan dah dibuktikan keberkesanan tu melalui clinical trial. Clinical trial ni dia macam dia buat study untuk satu population tu, dia akan bagi placebo tau. Placebo tu dia macam setengah orang dia akan bagi air kosong dia, setengah orang dia akan bagi vaksin yang sebenar. Daripada situ dia tengok ramai yang tak kena COVID-19. Jadi setelah dia buat kiraan, dia kira-kira macam tu dapatlah keberkesanan dia sebanyak 95% atau lebih macam tu lah. Dan vaksin Pfizer ni dia menggunakan dia dibuat daripada mRNA. Teknik mRNA. Kaedah mRNA. Okey. Yang kedua, vaksin AstraZeneca. Vaksin ni daripada British Oxford dan dia macam tadi vaksin Pfizer tu dia menggunakan guna teknik mRNA kan. Yang ni dia guna daripada adenovirus. Nanti aku akan terangkan lagi detail. Okay, yang ketiga, vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ni vaksin daripada China. Dia menggunakan live attenuated vaksin. Maksudnya dia akan melemahkan ataupun dia akan bunuh virus asal. Okay, vaksin COVID-19 dimension ni, untuk ambil vaksin ni umur dia adalah 18 tahun ke atas. Maksudnya sekarang ni dia dah teliti dah semasa dia dah buat kajian apa semua kan. Okay, bagi vaksin ni dia perlukan 2 dos. Bagi setiap individu yang terima dos tu dia kena terima jenis vaksin yang sama. Lepas tu ada tempoh masa tersendirilah kalau korang jenis vaksin dan jenis vaksin tu dia ada berapa masa yang kena ikut. So untuk vaksin Pfizer, selang masa daripada dos pertama ke dos kedua ialah 21 hari. Vaksin AstraZeneca pula dia 28 hari. Vaksin Sinovac 14 hari. Okey, Saudari Nadia, sorry. Untuk tadi kita permulaannya sebelum ni vaksin disyorkan untuk 18 tahun ke atas. Tapi selepas dah dibuat kajian kan yang terkini kita dah ada kanak-kanak pun dah boleh daftar kan. Macam tu. Betul. Betul? Betul. Okey. Beberapa hari yang lalu kerajaan kita kan telah membuat keputusan untuk memberikan vaksin kepada pelajar sekolah kan. Terutamanya macam pelajar pelajar tingkatan 5 dan juga pelajar tingkatan 6 yang bakal mengambil peperiksaan kat dalam lagi kan. Okey, apa tu? Jadi kalau kita ambil vaksin ni, kita dapatlah pergi sekolah macam biasa, kita dapat rasa belajar dekat sekolah macam biasa balik. Jadi saya sarankan kepada rakan-rakan untuk pergi daftar sekarang dekat apps MySejahtera tu yang ambil vaksin. Lepas tu lagipun kita ni dah lawan, dah cegah wabak COVID-19 dah lama dah, nak masuk 2 tahun dah. Rindu suasana nak belajar secara bersemuka, tak ada lagi PDPR kan, secara online, bercakap dengan dinding kan. So kita nak balik suasana macam sebelum ni. So saranan kepada Saudari Nadia supaya semua yang menonton daftarkan di apps MySejahtera untuk dapatkan vaksin. Okey, seterusnya Saudari Nadia? Dah setuju, habis. Okey, terima kasih. Dan apa yang saya harapkan Saudari Nadia dah terangkan tadi, vaksin kepada bayi, kanak-kanak, dewasa dan juga warga emas. Dan sekarang kita dah dapat tengok betapa pentingnya, betapa kerajaan dah menggalakkan semua golongan untuk mendapatkan vaksin. Terima kasih Saudari Nadia atas maklumat yang disampaikan. Okey, seterusnya kita beralih ke slot yang ketiga iaitu slot terakhir yang akan diperjelaskan secara terperinci oleh saudara Ikhwan. Dipersilakan untuk perkenalkan diri secara ringkas sebelum berbicara tentang slot yang diberikan untuk Ikhwan. Okey, terima kasih Cikgu Rosam atas penerangan itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan dari kelas 5 Al-Biruni dan hari ini dan cita-cita saya sedikit pengenalan tadi saya adalah saya ingin menjadi aero engineering ataupun mechanical engineering.
Okey, hari ni saya akan menceritakan tentang macam mana vaksin COVID-19 ni, vaksin COVID-19 dia mencegah dalam badan kita, mencegah virus dalam badan kita. Okey. Okey, Ha. maknanya saudara Ikhwan ni akan teruskan slot kita yang ketiga ni dengan macam mana 3 jenis vaksin yang disebut oleh saudari Ha. Nadia tadi untuk mencegah virus COVID-19 dan Yeah. yang penting saudara Ikhwan akan menjelaskan macam mana vaksin ni dari sudut pandangan Islam. Okey, Islam. kita persilakan supaya dapatlah menerangkan sedikit tentang bagaimanakah semua vaksin ini mencegah virus COVID-19. Dipersilakan. Boleh, insyaAllah. Okey. Okey, untuk pengetahuan anda semua, vaksin ketiga-tiga vaksin ni dia menggunakan kaedah yang sama tetapi mempunyai fungsi yang lain. Okey, seperti yang anda semua tahu, fungsi vaksin ni adalah Fungsi yang sama kan, saudara fungsi Ikhwan? yang Fungsi yang sama. sama tapi kaedah yang berbeza. Betul? Fungsi yang sama, yes. Fungsi yang sama dan kaedah yang berbeza. Fungsi vaksin COVID-19 ni dia akan masuk dalam badan kita dan vaksin dia akan memberitahu kepada saudara putih bahawa dengan hadirnya virus ni dan apabila saudara putih kita ni sedar dengan kehadiran virus ni dan dia akan menyerang virus tu dan sekaligus kita dapat meningkatkan imuniti badan kita untuk menyerang ataupun menghapuskan virus ni. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang macam mana ketiga-tiga vaksin ni dia mempunyai kaedah yang tersendiri, marilah saya tunjukkan kepada anda semua struktur virus COVID-19 ni. Okey. Anda boleh tengok dekat paparan skrin ni. Okey, saya rasa anda semua sudah tahu dah macam mana dia punya bentuk. Dia mempunyai spike glycoprotein, iaitu macam tu dia punya crown lah kan. Okey, selepas kita dah tahu struktur dia, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, negara Malaysia, kerajaan Malaysia dia telah menerima tiga vaksin iaitu Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer. Dan saya akan mulakan dengan maafkan saya, vaksin Sinovac. Okey, kan dia mempunyai fungsi yang sama tetapi dia mempunyai vaksin Sinovac ni dia menggunakan kaedah virus COVID-19 yang lemah atau sudah mati untuk supaya macam bila vaksin Sinovac ni masuk dalam badan kita, dia akan memberitahu yalah, dia seperti sama yang saya telah terangkan tadi, dia akan bagi tahu kepada saudara putih dan dia akan saudara putih pun akan melakukan tugasnya untuk mempertahankan badan kita. Okey. Kita pergi ke vaksin yang kedua iaitu Oxford AstraZeneca COVID-19. Okey, Oxford AstraZeneca ni dia menggunakan kaedah vektor adenovirus iaitu okey, slide seterusnya. Okey, seperti anda yang boleh tengok, ini adalah virus adenovirus. Virus adenovirus ni adalah dia menjangkiti virus yang berjangkiti chimpanzee, tetapi dia tidak akan memberi kemudaratan kepada badan manusia. Setelah saintis-saintis di University Oxford telah membuat kajian, virus ni tidak akan memberikan kemudaratan kepada kita, jadi anda semua tak perlu takutlah kan. Okey, virus adenovirus ni dia akan menyerupai seperti virus COVID-19. Jadi macam ni, saya akan terangkan macam kaedah macam lebih senang nak faham lah kan. Okey, macam ni, virus adenovirus ni dia akan macam buat tipu-tipu lah. Dia akan pakai macam topeng lah kan, virus COVID-19. Dan virus adenovirus ni akan masuk ke dalam badan kita dan dengan fungsi yang sama dia akan memberitahu saudara putih kita dan saudara putih akan mencegah virus ni. Okey. Okey, dan ketiga adalah akhir sekali adalah vaksin Pfizer BioNTech COVID-19 vaksin.
Okey, seperti yang anda tahu yang ni vaksin Pfizer ni dia adalah macam paling famous lah dekat dunia ni, dan dia telah dicipta oleh dua saintis daripada Turki yang merupakan agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah bangga kepada dua dua ahli saintis yang merupakan umat Islam. Yang Ah, memperkenalkan vaksin jenis ni lah ah, kan. yang Okey. akan keluar vaksin ni. Okey, vaksin Pfizer ni dia menggunakan kaedah mRNA. Okey, kalau anda semua dah tahu kaedah mRNA ni adalah kaedah yang terbaru dan paling memang super duper padu, memang memang tak pernah lah ada sebelum ni. Macam kalau Sinovac dia pernah guna virus dan mati dan lemah. Macam tu kat vaksin sebelum-sebelum ni pun pernah guna. Okey, macam AstraZeneca pun sama juga. Okey, sebelum kita lebih mendalam tentang Pfizer ni, saya akan beritahu maksud mRNA tu. mRNA tu adalah maksud messenger RNA. Okey, seperti anda boleh lihat, yang tu adalah vaksin, iaitu messenger RNA. Dia akan masuk ke dalam kita punya ribosome, dan dia akan memberi messenger RNA ni, dia akan membawa protein seperti COVID-19, iaitu yang spike protein yang mahkota tu, yang crown tu, yang COVID-19 tu ada, dan dia akan memberi kepada ribosome, dan ribosome akan menghasilkan glycoprotein yang sama seperti COVID-19. Dan bila ribosome telah mengeluarkan glycoprotein yang sama seperti COVID-19, badan kita pun sekaligus akan mengenal pasti dan mengecam virus tu. Okey. Okey, ni adalah belahan keratan COVID-19. Okey, seperti anda boleh tengok, itulah spike glycoprotein yang dia punya mahkota tu. Itulah dia ada dekat COVID-19. Okey. Okey, setelah kita tahu macam mana semua vaksin ni dia menjalankan kaedah dia tersendiri, marilah saya menunjukkan menceritakan tentang cara penyimpanan vaksin ni. Okey, cara penyimpanan vaksin ni, okey, kat sini ada 5. Yang kedua tu Moderna dan Gamaleya tu kerajaan Malaysia masih tidak meluluskan lagi. Tapi yang kerajaan Malaysia telah meluluskan, iaitu AstraZeneca, Pfizer, BioNTech dan Sinovac. Okey, kita tengok kaedah cara penyimpanan vaksin ni. Okey, AstraZeneca dia cara penyimpanan dia mudah saja. AstraZeneca dan Sinovac adalah mudah je. Dia hanya kita perlu menyimpan hanya dalam 2 hingga 8 Celsius saja, dalam peti khas lah yang peti yang khas. perlu disediakan kan. Peti Okey. khas yang perlu disediakan. Manakala Pfizer ni macam cerewet sikit lah. Dia macam dia kena duduk dekat suhu yang terlalu rendah. Macam iaitu sekitar -60°C hingga -80°C. Itu macam agak sejuk. Memang sejuk lah, memang sejuk. Okey, setelah saya bukan baru-baru ni, macam sebelum-sebelum ni ada timbul kan isu kenapa dekat kawasan bandar je dapat Pfizer, kenapa dekat kawasan luar bandar dia hanya dapat AstraZeneca dan Sinovac. Okey, saya telah terangkan kepada anda semua cara kaedah penyimpanan dia. Macam okey, anda bayangkan kalau kita nak buat Pfizer dekat kawasan luar bandar, memang frontliners kita memerlukan peti khas yang dia orang perlu menjaga dengan rapi, dan memakan tenaga kerja, memakan tenaga wang yang banyak lah. Jadi maknanya merumitkan lah merumitkan proses untuk bagi vaksin yang jenis Pfizer ni kepada golongan di luar bandar. Macam tu yang dimaksudkan? Macam tu. Jadi kerajaan pun telah membuat keputusan supaya memberikan AstraZeneca dan Sinovac kepada kawasan luar bandar. Sebab dia kaedah simpan dia adalah senang. Kalau kita kalau kita macam Pfizer ni, kita tiba letak dekat suhu pada 2 hingga 8 Celsius, mungkin dia punya
keberkesanan tu makin rendah lah kan. Bukannya kualiti vaksin tu makin rendah dan yelah akan merugikan kita dan kerajaan jugalah. Okay. Ya. Tapi apa yang saya dapat simpulkan, walaupun perbezaan vaksin ni diberikan, tapi dia membawa satu fungsi kan, fungsi satu peranan kepentingan yang sama, iaitu untuk mencegah penyakit COVID tu sendiri kan. Jadi tak perlulah kita nak macam petikaikan kenapa dapat jenis pertama, kedua, ketiga. Tak gitu saudara Ikhwan. Betul macam tu. Okay, Okay. cerita kita kena talang diri kita macam ambil je lah, ambil je vaksin apa-apa pun. Ambil je vaksin apa-apa. Dia kaedah dia sama je. Fungsi dia sama je tapi kaedah je lain-lain. Tu je. Okay. Slide seterusnya. Okay. Okay, sekarang saya akan slide yang terakhir iaitu pandangan vaksin dari segi agama Islam. Dari segi agama Islam. Okay. Okey, mula-mula saya akan terangkan hukum ambil vaksin ni. Semula-mula hukum ambil vaksin adalah harus, tetapi apabila dia jadi wajib apabila kerajaan menetapkan golongan-golongan yang perlu diambil vaksin. Macam sekarang berita baru-baru ni kerajaan telah menetapkan 12 tahun ke atas dah boleh dah ambil vaksin. Jadi golongan 12 tahun ke atas tu dikira wajib lah untuk mengambil vaksin. Jadi hukum ni pun telah ditetapkan oleh fatwa dan mufti kita. Jadi tak perlu nak pertikaikan sebab mereka punya ilmu yang lebih tinggi daripada kita, yang kita ni seperti macam biasa-biasa je kan. Yang tak cukup ilmu kan. Maknanya mereka dah bagi keluarkan sesuatu kenyataan pun berdasarkan dari kajian yang dah sepatutnya mereka lakukan. Okey, jadi lagipun mereka membuat kajian bersama doktor pakar-pakar yang yang sangat detail lah. Jadi janganlah kita buat petikai-petikai kenapa macam ni ke macam ni. Okey. Sekarang saya akan menerangkan tentang sumber nas. Ada dua, iaitu Al-Quran dan hadis. Saya akan terangkan Al-Quran dahulu. Saya memetik ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 195 yang Allah berfirman, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Maksudnya macam kalau anda semua macam contohlah, bukan anda semua tapi contohlah ada seseorang ni dia kata dia immunity badan dia tinggi lah, boleh melawan COVID-19 ni. Jadi janganlah sombongkan macam tu sebab COVID ni pun kita dah boleh nampak dah banyak kematian. Jadi kita perlu menanamkan rasa takut lah supaya menjaga SOP dengan lebih ketat. Maknanya sengaja lah tak nak ambil vaksin tu dengan anggapan yang diri tu ada imuniti yang tinggi. Okey, faham. Okey, lepas Al-Quran saya akan terangkan hadis pula. Hadis saya ambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, seperti diriwayatkan Ibnu Majah. Okey, dia ada dua isi, iaitu yang mula-mula isinya adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan. Ini isi pertama ni saya dah terangkan dah saya dah terangkan dah tadi. Dia sama je maksud dia seperti ayat Al-Quran tadi. Okey, dan isi kedua adalah tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Maksudnya contoh Ali ni dia anti vaksin dan kawannya Abu. Dia dia hasut Abu, jangan aku tak payahlah vaksin ni ada microchip lah apalah semua ni kan. Jadi tu dah memang kita menyebarkan berita palsu. Itu memang dikira dosa dan kita dambar dosa lah kan. Jadi janganlah, Allah pun tak suka kita buat dosa kan. Jadi harap-harap janganlah kita jangan ada jangan tergolong lah dalam golongan yang macam tu kan. Ada konspirasi yang kita rasa tak betul, tidak berasas. Okay. Saya dengar macam ada konspirasi Illuminati ni semua kerja Dajjal ni kita kena percaya macam bahawa ada satu pandemik akan pada waktu akhirat nanti, tapi tak boleh lah COVID ni dah didatangkan dengan bukti dan fakta. Jadi tak boleh lah kita nak lawan macam tu. Bilangan kes pun makin banyak. Macam tu lah. Jadi insyaAllah lah kita boleh
boleh mengambilkan mengiktibar daripada sumber nas dan hukum-hukum ni. Dan next slide seterusnya. Okey, setelah kita dengar pada pembentangan pada kami berdua ni, kami bertiga ni, saya harap anda semua dapatlah mengambil iktibar dan dapat menerima ilmu yang bermanfaat daripada kami. Jadi anda pun semua dah tahu dah macam mana kaedah-kaedah vaksin COVID-19 ni dia berfungsi. Jadi saya harap marilah kita dapatkan vaksin di kawasan persekitaran anda semua dan boleh didaftar di Majlis Sejahtera, dan kerajaan pun telah membuat laman Macam galakan, promosi langkah-langkah kan, promosi supaya kita supaya dapat semua dapat vaksin. semua Kan? dapat vaksin, dapat mengekang COVID-19 ni. Jadi saya nak tanyalah kepada anda semua. Anda semua tengok bola kan, macam Euro 2021 ni kan. Anda semua tak jealous ke dengan diorang semua dapat tengok kat stadium tak payah pakai mask pun. Tak payah pakai mask, Tak ada jarak. tak ada jarak pun. Diorang macam tak jealous kan. Jadi kita mestilah jealous punya, boleh jumpa kawan-kawan. Jadi kalau nak macam tu, kita kena pergilah ambil vaksin. Maknanya kita tipulah kalau kita tak rindu suasana yang sebelum ni kan. Jadi dengan cara apa yang kita boleh tolong, pertama kita sendiri yang cuba bantu dengan dapatkan vaksin. Jadi lagipun kita pun pernah mencatat kes kosong pada kita dulu, tapi kami haraplah kita dapat mengulangi sejarah yang dulu dan kembalilah kita seperti pada zaman-zaman dulu, dapat pergi sekolah, dapat pergi sekolah, dapat nanti kalau pergi sekolah dapat result elok sebab dapat belajar depan kan. InsyaAllah satu hari nanti. Okey, insyaAllah. Terima kasih saudara Ikhwan. Okey, atas penerangan secara mendalam tentang tindakan 3 jenis vaksin yang berbeza dalam tubuh badan manusia. Yang penting walaupun berbeza jenis vaksinnya, kepentingannya adalah satu, untuk mencegah diri kita daripada mendapat penyakit COVID-19. Okey, dan kita dah berada di penghujung rancangan. Okey, saya rasa ada soalan di situ daripada Cikgu Atika. Cikgu Atika, boleh percaya ke kalau ada orang datang nak jual vaksin dengan kita? Kalau dia kata vaksin dia bagus dan dihasilkan secara tradisional dan boleh memberi keimunan yang tinggi terhadap banyak penyakit. Siapa yang nak jawab ni? Boleh percaya ke tidak? Saya rasa tak boleh sebab kita seperti kita tahu AstraZeneca diasaskan oleh Bill Gates kan, bila diorang nak rancang lah mereka semua nak rancang supaya macam kalau vaksin ni boleh buat dekat kilang-kilang ke. Jadi Bill Gates ni macam dia terfikir macam dia kata tak payahlah, sebab kalau buat kat kilang-kilang ni macam tak bagus, mungkin akan macam vaksin tu akan, dia punya keberkesanan mungkin rendah. Jadi kalau kita tengoklah kan, kalau Bill Gates pun kata kilang hasilkan pun macam takut dia punya keberkesanan tu, kualiti tu makin rendah. Lagi-lagi kita nak percaya kepada orang yang datang jual vaksin ni. Jadi memang lebih baik jangan percaya. Lagipun saya rasa berpandukan pada yang saudari Balkis tadi terangkan kan, maknanya setiap vaksin yang dihasilkan dalam satu prosedur, satu langkah yang sangat ketat. Sebab macam inilah kita tak nak tiba-tiba ada vaksin yang mungkin vaksin tu tiruan, sedangkan beg Gucci pun ada yang tiruan, apatah lagi vaksin yang mungkin pihak luar ambil kesempatan untuk dapatkan
apa orang kata keuntungan, sedangkan boleh membawa kemudaratan. Dan saya rasa semua macam setuju kan kalau kita kata ambil semua vaksin daripada sumber yang memang boleh dipercayai. Betul-betul sekali. Okey, kita ada soalan lagi tak? Boleh. Anda semua boleh komen. Kamu komen. Komen sebarang soalan, insya-Allah apa yang boleh dijawab. Okey, Nurin Fasihah binti Ainul Yuzairi. Saya rasa seperti kenal saudari ini, merupakan adik kepada saudara Ikhwan. Ya, apakah nasihat anda terhadap orang yang anti vaksin? Apa nasihat? Siapa nak jawab? Apakah nasihat? Saudari Nat. Apa nasihat anda terhadap orang? Kepada orang yang anti vaksin ni, kalau korang pergi cari dulu informasi maklumat sebelum korang percaya terhadap satu maklumat tu dulu. Lepas tu supaya anda semua janganlah sebarkan maklumat palsu dekat orang lain yang menyebabkan orang lain tu pun percaya. Sebab kita kan nak jaga kita kan, kita jaga kita tu. Okay, insyaAllah. Dan saya rasa disebabkan banyaknya informasi. Ada lagi daripada Akil Official Gaming. Mak I takut saya dengar nama tu. Akil Official Gaming. Adakah kemungkinan untuk mati bila ambil vaksin? Adakah kemungkinan untuk mati bila ambil vaksin? Saya rasa tidak kot sebab satu dunia dah tunjukkan data orang yang ambil vaksin ni dia yang meninggal pun dengan bilangan yang sikit. Jadi yang bilangan sikit tu pun mempunyai penyakit-penyakit faktor lain. Faktor-faktor parah macam kencing manis. Itu pun kencing manis ke paru-paru banyak-banyaklah penyakit kronik ke. Jadi kita jangan takutlah. Pergi je ambil. Sebab insya-Allah kan. Insya-Allah. Dekat Eropah pun diorang vaksin, diorang ada ke mati? Adalah sikit tapi ada kan, sebab keberkesanan pun tak 100%, tapi tak salah kita mencuba, kita dapatkan, kita mainkan peranan kita. Daripada Nazura, sebagai seorang pelajar, apakah kata-kata anda untuk menggalakkan generasi muda mendapatkan vaksin? Sebagai seorang pelajar, apakah kata-kata anda untuk menggalakkan generasi muda mendapatkan vaksin? Okay, siapa antara kamu bertiga yang ingin menjawab soalan daripada Nazurah ini? Saya sendiri sebagai seorang pelajar pun ingin nak ambil vaksin ni, sebab apa, kita pun nak hidup dengan cara yang dulu balik kan, nak belajar bersemuka. Lagipun kita pun dah boleh terima vaksin, kerajaan pun dah mengeluarkan kenyataan yang 12 tahun ke atas pun boleh dah ambil vaksin. Jadi kita pun kenalah daftar dan ambil vaksin ni. Ya, insya-Allah semoga peluang yang dibuka oleh kerajaan direbut oleh semua orang, tak kira lah daripada kanak-kanak kan, remaja, orang dewasa. Macam saya ni, ya Allah, menunggu nak dapat vaksin ni. Doakanlah semua supaya dapat. Okey, kita daripada soalan daripada Nur Muhammad Ikhwan bin Syamsuddin yang kata jangan makan durian sebelum ambil vaksin tu macam mana? Okey, macam mana? Yang kata jangan makan durian. Okey. Macam mana tu? Yang makan apa durian pendapat? Ni kan pernah ada isu sebelum ni. Ni sebenarnya fake news sebenarnya. Dia sebenarnya tak datang efek apa-apa pun kalau makan durian ni. Tak ada apa-apa lah. Mungkin ni kot saudara Ikhwan, saya rasa ada macam mungkin ada anggapan yang sama macam kalau demam tak boleh tak boleh nak ambil durian banyak lah, macam tu lah kot kan. Saya rasa sebaliknya. Okey, ada lagi soalan daripada Masyitah Sulaiman. Balkis tadi kata kalau dos ni dia kuantiti yang tertentu. Macam COVID ni ada 2 dos. First dose tu pengenalan dan untuk alertkan badan kita. Second dose untuk imun badan kita. Kalau dos ketiga dan seterusnya?
ada mungkin dos yang ketiga tu untuk menambahkan lagi kita punya keimunan. Mungkin tak cukup sebab COVID-19 ni kan pandemik yang sangat-sangat bahaya kan, kita nak untuk elakkan. Mungkin orang yang nak ambil vaksin yang dos kedua pun akan mengambil dos ketiga dan yang seterusnya juga. Macam tu. Sebab lagi pun satu saya boleh tambah, untuk dos ketiga dan dos seterusnya tu merupakan dos yang untuk kita nampak menambah kepekatan antibodi ke tahap yang maksimum. Maknanya lagi tinggi, lagilah dapat cegah badan kita daripada mendapat sebarang penyakit. Betul. Okey, ada lagi soalan? Hangat tentang ada apa dengan vaksin. Ada lagi? Okey, daripada Batrisha Afrina. Apa akan jadi kalau kita ambil vaksin tamat tempoh? Yang expired punya. Ada ke? Anda semua tak payah risaulah. Sebab kita punya frontliners dah menjaga kualiti vaksin tu dengan elok. Jadi takkanlah frontliners akan nak bagi kita vaksin yang dah tamat tempoh. Jadi dia orang pun nak jaga kita punya nyawa, kita punya keselamatan. Jadi sebab setiap kali pengeluaran tu pun akan pastikan yang semua penerima terima vaksin yang sebetulnya. Okey, daripada macam mana ni nak sebut ni, Kelly Hu, sorry kalau salah, berdasarkan satu berita ni, ada satu vaksin tu, tak ingat jenama apa, telah menyebabkan penggumpalan darah. Bagaimana penggumpalan darah tu terjadi sebenarnya dan apa kaitan dengan vaksin? Dia tak ingat nama vaksin tu apa, tapi telah dengar vaksin tu menyebabkan penggumpalan darah. Jadi macam mana penggumpalan darah tu terjadi dan apa kaitannya dengan vaksin? Biasa siapa? Saya rasa ni mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luaran yang kita sebut tadi. Vaksin tu dia ambil untuk cegah COVID-19 dan ada faktor yang dalaman badan dia yang menyebabkan tak dapat nak toleransi dengan vaksin tu. Tapi sebenarnya benda ni agak tipis lah untuk berlaku. Sebab saya rasa vaksin tu yang dia tak ingat tu itulah saya rasa adalah jenama AstraZeneca. Jadi tak boleh risau sebab AstraZeneca ni mengerupakan pengeluar vaksin nombor 1 paling terbanyak dalam dunia. Jadi negara-negara lain dah terbukti dah vaksin ni berapa tu saudara Iwan? Berkesan kepada badan kita. Jadi yang penggumpalan darah tu mungkin ada faktor-faktor lain. Okey, insyaAllah. Okey, daripada Nisrin Basirahani binti Nazri. Kenapa ada orang yang dah ambil vaksin tapi dia punya condition makin teruk akan mudah pening? Maknanya dia cerita pasal kompilasi. Bila kita dah ambil vaksin ni, kita dah ambil vaksin kan, memang semua orang akan ada kompilasi lah, macam ada side effect dia selepas ambil vaksin. Kalau ada efek tu, maksudnya dia adalah normal untuk badan kita sendiri sebab badan kita dah bertindak balas. Maksudnya kita punya antibody, vaksin tu dah berkesan dekat badan kita ni, maksudnya. Ambil masa lah untuk menyesuaikan betul, ambil masa. Okey, kita ada lagi soalan? Okey, rider system. Apakah kesan kepada kanak-kanak bawah 12 tahun yang mengambil vaksin? Rider system tanya ni. Nak tuju kepada panel mana ni rider system? Okey, apakah kesan kepada kanak-kanak bawah 12 tahun yang mengambil vaksin? Okey, siapa yang nak jawab? Kesan yang mungkin diperoleh bila kanak-kanak yang umur 12 tahun ni ambil vaksin. Apa kesan yang mungkin dapat pada golongan kanak-kanak ni? Saya rasa kan setakat ni dekat Malaysia kan, kita kan tak ada budak bawah kanak-kanak bawah 12 tahun mengambil vaksin ni. Jadi
dekat Malaysia ni kita tak tahu lagi dia punya kesan dia macam mana. Jadi kita akan tengoklah macam mana kesan dia apabila kerajaan telah membuka memberitahu bahawa semua rakyat Malaysia tidak kira umur pun boleh ambil vaksin. Jadi kita akan tengok kesan-kesan dia macam mana. InsyaAllah. Tapi apabila kerajaan dah bagi saranan untuk kanak-kanak 12 tahun mengambil vaksin, saya kira semua dah dipertimbangkan dari segi pro dan kontranya. Macam mana bila kanak-kanak bawah 12 tahun tu boleh ambil vaksin, kan? Okey, Rai, saya ada soalan. Apa pendapat anda mengenai orang yang lebih mempercayai perubatan Islam lebih dari perubatan moden kerana berpegang teguh pada dalil Islam seperti habatus sauda, madu dan sebagainya? Okey, apa pendapat tentang orang yang lebih mempercayai perubatan Islam ni lebih daripada perubatan moden? Pada pendapat saya lah kan, saya ni bukan orang yang lebih berilmu, tetapi saya pendapat saya kita bincang kan. Kita berbincang. Saya pernah tengok satu ceramah Ustaz Azhar Idrus. Dia pernah kata kalau ada Nabi kata kalau kalau engkau sakit, engkau pergilah berubat menggunakan perubatan yang halal dan haram. Menggunakan perubatan yang halal, janganlah menggunakan perubatan yang haram. Terkejut saya tadi. Okey. Orang yang lebih berpegang teguh kepada perubatan Islam ni mungkin dia akan lebih sedar bahawa lagipun hadis tu hadis yang disebarkan oleh yang disebar-sebarkan. Jadi saya harap orang yang seperti itu dapat mengetahui hadis Nabi tu, insyaAllah. Okey, saya tambah sikitlah pada pendapat saya. Sekarang kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, tak salah untuk mencuba dari segi perubatan Islam. Tapi dari segi perubatan moden pun kita bagi sokongan, kita cuba buat apa yang selayaknya. Dan kita tambah usaha kita dengan perubatan secara Islam. Okey, dan soalan daripada Nadil Nordin. Kenapa kalau ambil vaksin ada yang kena demam dan ada yang tidak demam? Kenapa kalau ambil vaksin? Siapa nak jawab? Okey, Saudari Balkis dulu. Okey, macam yang saya cakap tadi, memang kalau ambil vaksin memang akan ada side effect. Maksudnya dia akan ada side effect, mungkin demam, mungkin dia akan tersemua ke, pening-pening kepala ke, ataupun tak sedap badan dia ke. Itu sebab setiap orang dia punya sebab setiap orang ni berlain-lainan. Dia punya sistem keimunan dia lain. Tahap keimunan dia lain-lain. Jadi setiap orang berbeza-beza. Macam tu. Jadi untuk penerimaan vaksin tu sendiri berbeza mengikut individu tu. Okey. Okey, dan kita ada soalan yang terakhir mungkin. Okey, daripada Ahmad Masya'al. Okey, Ahmad Masya'al, kalau murid tingkatan 5 ambil vaksin, mereka ambil di sekolah atau tempat-tempat tertentu? Ini kalau ikut berita, kalau tak silap dicadangkan vaksin-vaksin untuk murid-murid tingkatan 5 ni disyorkan untuk mereka ambil di sekolah masing-masing. Itu cadangan dan perancangan daripada pihak kerajaan. Okay, kita doakan. Saya tahu Masya'al, awak rindu nak datang kelas sains saya. Okay, saya harap kita sama-sama ni semua cikgu-cikgu, semua anak murid tingkatan 5, SMK Putrajaya Prinsip 11-1, sekolah-sekolah yang lain akan diberi peluang untuk ambil vaksin supaya dapat kuatkan diri kita untuk berdepan dengan situasi COVID-19. Okey? Dan kita, saya nak ingatkan secara peringatan mesra, okey, link kehadiran untuk dapatkan ECJ telah dikongsikan. Boleh klik link tu untuk isi, dapatkan ECJ. Okey, dapatkan ECJ. Dan saya rasa satu perkongsian yang sangat bermakna
oleh 3 panel kita. Terima kasih saudari Balkis, terima kasih saudari Nadia, terima kasih saudara Ikhwan atas perkongsian, dan saya mohon maaf daripada pihak kami sekiranya ada tersilap fakta, tersilap kata. Okey, semoga semuanya dapat menerima dengan keadaan yang terbuka, dan andai kata yang salah, saya minta maaf. Mewakili anak-anak murid saya minta maaf, dan kami masih lagi dalam proses pembelajaran. Dan okey, kata-kata akhir saudara Ikhwan. Kata-kata saya harap anda semua dapatlah sedar, janganlah terlalu ikut-ikut dengan anti vaksin semua tu. Yang kata ada microchip lah semua tu, anda fikir logik lah, kalau microchip nak masuk dalam cicak gari tu memang mustahil lah kan. Jadi memang mustahil. Jadi saya harap ini saja daripada saya, dan segala yang buruk datang daripada kami, segala yang baik datang daripada dia, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, daripada saudari Balkis mungkin ada apa-apa kata terakhir? Saya pun ingin mengajaklah semua yang boleh mengambil vaksin ni, sama-sama kita untuk ambil vaksin, dan kita akan mungkin akan lepas ni akan menjalani kehidupan kita yang sebelum-sebelum ni. InsyaAllah. Okey, dan seterusnya saudari Nadia. Saya berharap pada anda semua yang menonton ni, kan kita dah dapat tengok kita dah dapat dengar maklumat yang sangat bermanfaat daripada panel Balkis dengan Ikhwan, dengan cikgu juga. Jadi dapat beri kesedaran kepada anda semua untuk pergi ambil vaksin dan menjalani kehidupan kita seperti dahulu kan. Dahulu. Okey, insyaAllah semoga semua dipermudahkan. Okey, ingatlah ada peluang, rebut untuk ambil vaksin. Kita jaga kita lindung semua. Dan jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe PSS 11-1. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Terima kasih.